Hai, thank you Puan Elsie. Okay, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada anak-anak murid dan guru-guru yang berada di depan skrin bersama saya. Okay, dalam webinar Teknik Menjawab Soalan KEBAT KSSM Kimia 2021. Sebelum saya memulakan perkongsian saya, izinkan saya tanya satu soalan. What's your dream? Apakah mimpi anda? Setiap manusia pasti mempunyai mimpi, impian yang ingin dicapai pada satu tahap masa. Kamu kenal siapa itu Walt Disney? Kenal kartun Disneyland yang ada Mickey Mouse, yang ada Donald Duck? Menurut Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Begitulah, cikgu ingin kongsikan dengan anak-anak murid dan semua guru yang sedia bersama dengan saya. Sebenarnya, saya ada 3 impian. I have 3 dreams. Mimpi yang pertama telah menjadi kenyataan. I dream that one day I will become a writer. Saya berharap dalam satu masa nanti, saya boleh menghasilkan bahan ilmiah, buku kerja yang boleh membantu pelajar, yang boleh membantu cikgu dalam subjek mata pelajaran kimia. Mimpi pertama saya akhir-akhirnya telah tercapai. Inilah 3 buah buku yang saya hasilkan untuk membantu murid-murid dan cikgu-cikgu dalam KSSM silabus yang terbaru, kimia. Akan datang nanti ada satu lagi siri buku yang akan dihasilkan dan diterbitkan oleh Pelangi. Stay tuned with that. What about my second dream? Saya selalu memimpi. Saya akan menghasilkan, akan melatih sekumpulan pelajar yang cerdik, yang pandai, macam si Minions. Kamu pernah nampak kartun Minions kan? Mereka comel, tetapi ada banyak kebolehan. Well, setakat ini, my dream number 2 mula tercapai. Biarpun minion saya hanya adalah beberapa orang sahaja, tetapi ia merupakan satu impian saya yang telah tercapai. Minion saya ini bermotivasi tinggi, biarpun hanya lower form, tetapi sikap mereka, keberanian mereka amat dipuji. Mereka telah memberanikan diri untuk menyahut cabaran saya untuk bertanding dalam inovasi antarabangsa. Tanpa mengira kesusahan, tanpa mengira torture yang saya berikan kepada mereka. Dan saya berharap kumpulan minion saya akan semakin berkembang, semakin banyak, semakin ramai. Mimpi saya yang ketiga, sebelum saya RIP, cikgu amat ingin untuk melancong ke Iceland. Kenapa? Iceland satu tempat yang sangat cantik. Saya tertarik dengan aurora yang begitu berwarna-warni di Iceland. Tapi mimpi saya yang ketiga ini kena tunggulah. Setakat ini kan COVID pun melambat-lambat. Jadi bolehlah kita lihat kepada gambar aurora sebagai satu what do we call that? Penawar hati lah. Kalau waktu saya teringin melancong ke Iceland, saya lihat kepada gambar raja ini. Well, marilah kita mula perkongsian. Okay, first of all, saya nak tanya kamu, do you know him? Siapakah ahli saintis ini? Albert Einstein merupakan seorang ahli saintis, idola saya. Menurut beliau, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Kita bukan semata-mata ingin menghafal semua fakta yang diajar tanpa kita memahami apa yang berlaku di sebenarnya. Fakta itu boleh dipelajari, tetapi yang paling penting bukan untuk mengingati fakta sahaja. Malahan, kita mesti memberi latihan, pengukuhan
Praktis kepada minda kita, kepada otak kita, supaya otak kita mempunyai kemampuan untuk berfikir kehadap aras yang lebih tinggi. Saintis yang kedua, Thomas Edison. Saya suka betul saintis ini bukan disebabkan ciptaan beliau, tetapi dia punya daya tahanan. Seorang saintis yang boleh gagal berkali-kali, beribuan kali, tetapi tidak pernah menyerah, tidak pernah bendera putih. Menurut Thomas Edison, many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Ramai kita belum lagi cuba sepenuh hati, tetapi senang-senang saja kita give up kerana kita menghadapi kegagalan. Cubalah kita cekal macam Thomas Edison. Untuk satu perkara yang kecil sahaja, dia mengalami kegagalan sebanyak 1,000 kali. Pada 1,001 kali, beliau mendapat kejayaan. Bayangkan, apabila anda bagi tahu cikgu, saya tidak pernah lulus kimia. Kimia itu susah. Dari Form 4 lagi saya gagal kimia. Tetapi hari ini saya give up. Kamu tidak pernah lagi bercuba sedaya upaya. Manalah tahu? 1 kali, 10 kali, 100 kali kamu cuba. Pada sekali 101. Kamu akan nampak A+ kimia di depan mata anda. Bukankah itu sesuatu yang mulia? What about the third guy? Saya rasa semua orang kenal Steve Jobs. Kalau bukan beliau, macam mana kita ada iPhone? Macam mana kita ada MacBook? Beliau terkenal because of Apple. Menurut beliau, focusing is about saying no. Apa maksudnya? Mengikut fahaman saya, kita kena berfokus untuk berkata no, tidak kepada perkara yang tidak memberikan kita manfaat. Seperti contoh, kita boleh say no to online game. Apabila kita betul-betul duduk untuk memperulang kaji, pada masa itulah kita kena say no kepada semua temptation, kepada semua cabaran yang ada di hadapan mata kita. Say no to the temptation. Baiklah, mari kita lihat kepada format KSSM Kimia bermula tahun 2021. Sebenarnya tidak banyak perubahan yang terdapat pada kertas 1. Dua perkara yang paling penting. Dalam kertas 1, daripada 50 soalan dikurangkan kepada 40 soalan. Konstruk yang terlibat masih sama. So ini cikgu tengok, cikgu nampak dan cikgu anggapnya sebagai satu kepentingan. Dalam masa 1 jam 15 minit, bilangan soalan kurangkan kepada 40. Jadi pelajar akan mempunyai masa yang mencukupi, yang amat mencukupi untuk berfikir dan menjawab soalan di kertas 1. Tambahan pula, jenis item yang terdapat dalam kertas 1 ada sedikit perubahan. Nanti kita akan lihat kepada format tersebut. Manakala di kertas 2, perubahan di bahagian A dari 6 soalan bertambah kepada 8 soalan, tetapi jumlah markah masih sama. Ini memberi kelebihan kepada murid sebab daripada 8 soalan itu ada 2 soalan yang 5 markahnya. Ini merupakan soalan yang mudah untuk belajar supaya mendapat markah penuh. Untuk section B, bahagian B, tidak banyak perubahan, sama sahaja 2 soalan pilih 1, akan tetapi di bahagian C, dari 2 soalan pilihan, sekarang ia berubah kepada soalan wajib. Semua pelajar wajib menjawab soalan di bahagian C ini. Biasanya bahagian C dia akan fokuskan kepada topik seperti Form 4,
Mungkin kita boleh fokus kepada topik 6. Acid, base, garam. Acid, base and salt. Topik yang kedua, kadar tindak balas, redorection. Untuk Form 5 topik, kita akan fokus kepada carbon compound, sepatian karbon, dan juga thermochemistry, termokimia. Untuk kertas 3 pertulis telah pun dimansulkan dan diganti dengan ujian amali. Terdapat 2 tugasan amali di mana pelajar harus menjawab kedua-dua sekali. Marilah kita lihat kepada ujian amali. Dalam ujian amali, kedua-dua tugasan amali adalah seperti tugasan pertama ialah amali berpandu. Pelajar akan diberi maklumat dan sepanjang amali tersebut, pelajar akan di-guide, akan diberikan panduan step by step supaya anda boleh melengkapkan tugasan amali tersebut. Manakala untuk soalan tugasan amali yang kedua adalah tidak berpandu. Ia lebih kepada soalan di mana pelajar terpaksa ataupun hendaklah mencipta, menerangka ataupun mereka cipta satu eksperimen, satu amali untuk mengesahkan sesuatu penyataan masalah. So, dalam soalan amali yang tidak berpandu, pelajar selain daripada mengenal pasti masalah yang terdapat dalam sesuatu situasi, pelajar juga harus tahu apakah hipotesis yang terlibat, apakah boleh ubah variables yang terlibat dalam menjayakan eksperimen ini. Dan ujian amali ini dijangka akan berlaku pada awal bulan tahun 2022 menurut LPM. Baiklah, apa kata kita lihat kepada kimia kertas 1? Seperti apa yang cikgu katakan tadi, terdapat 3 jenis soalan MCQ. Jenis pertama macam biasa, kita diberi 4 pilihan option A, B, C, D. Pilihan yang kedua, jenis MCQ yang kedua, diberi hanyalah 3 pilihan A, B dan C sahaja. So, pelajar jangan angkat tangan dan tanya pengawas SPM ataupun tanya cikgu kamu, cikgu, ada kesalahan soalan enggak? Tidak. Memang itu adalah kelebihan dalam kertas 1. So, pelajar boleh kurang, kurang sudah dari segi tembak-tembakan ataupun fikiran di mana satu jawapan yang lebih tepat. Dan kelebihan yang ketiga iaitu pilihan beraneka, soalan pilihan beraneka. Kalau kita lihat kepada KBSM, pilihan itu boleh ada 2 atau 3 atau semua 4 sekali. Tetapi atas perubahan di kertas 1 sekarang, kita punya soalan pilihan beraneka hanya khas kepada 2 pilihan setiap satu option sahaja. Ia akan memberikan manfaat kepada pelajar sekiranya. Contohnya, kalau kita kenal pasti bahawa pilihan pertama itu adalah salah, terus kita boleh potong bahagian A dan bahagian B sebab pilihan 1 itu salah. Jadi, kebarangkalian untuk mendapat jawapan yang betul adalah lebih tinggi. Kita hanya perlu mengkaji kepada soalan, kepada pilihan ketiga ataupun pilihan keempat sahaja untuk memastikan adakah jawapan kita betul. Marilah kita lihat bagaimana pula kita nak buat ulang kaji secara efektif untuk kertas 1. Cikgu memberikan beberapa contoh soalan. Apabila kita membaca contoh soalan ataupun apabila kita buat kertas 1, saranan cikgu ialah bentukkan satu kumpulan di mana ada 4 orang pelajar. Setiap pelajar akan fokus kepada sebuah buku latihan, sebuah buku kerja. Contohnya, modul SPM syarikat A, di mana kita akan ada modul set 1, 2, 3 dan 4.
Katakan pelajar A akan fokus kepada modul A. Apabila mendapat kertas objektif, ceraikan jawapan di belakang, terus kita bulatkan jawapan menurut ceraian yang didapati. Untuk 4 set soalan, kita perlu lebih kurang setengah jam hingga 1 jam untuk kita bulatkan ke semua jawapan dalam 4 set objektif tersebut. Kemudian, kita akan buat open book. Okey, berdasarkan gambar raja, kita cari bahan-bahan ataupun nota-nota yang berkaitan dengan gambar raja aras tenaga tersebut. Didapati bahawa kita ada simbol positif di mana simbol positif memberi makna haba diserap, endothermic reaction. Berpandukan kepada nota tambahan yang kita masukkan dalam kertas objektif kita, kalau tidak cukup tempat, dialu-alukan menggunakan sticky note. Lekat dalam kertas objektif kamu itu untuk mencatatkan seberapa lengkap nota ekstra yang kamu boleh cari dalam topik tersebut. Barulah kita merujuk kepada soalan. Keyword dalam soalan tersebut dia minta rumusan. Deduction. Okay? So, berpandukan kepada gambar raja, sekiranya heat absorb. Okay, apabila suhu diserap, ia akan menyebabkan pacan termometer menurun. Jadi, kesilapan dalam ayat ini ialah meningkat. So, kita akan gantikan dengan kata kekunci yang betul. Begitu juga dengan B, tindak balas ini merupakan tindak balas endothermic dan bukannya exothermic. Ini merupakan kesalahannya. Okay, lepas itu, heat is released. Salah. Sebab kita nampak simbol positif, ia merupakan heat absorb. Okay, setelah kita kasih catatkan semua kesalahan kata-kata kekunci, ini akan menjadi satu bahan rujukan Q&A yang sangat berkesan. Apabila kita membuat ulang kaji kertas 1, secara tidak langsung kita turut mengulang kaji kertas 2, terutama pada bahagian A. Kenapa juga kata begitu? Kadang-kala dalam soalan struktur diberi satu gambar raja aras tenaga. Daripada gambar raja tersebut, dia minta pelajar untuk memberikan pemerhatian, state and observation. Jadi jawapan A itu merupakan observation. Thermometer reading decrease. Itu merupakan observation. Kemudian soalan minta lagi state the inference. Nyatakan inference. Maka jawapan B, the reaction is endothermic, merupakan inference. Okey? Begitulah jawapan untuk C pun, heat is absorbed in the reaction, juga boleh dijadikan sebagai soalan jawapan inference. Jadi actually kita sedang melakukan 2-in-1. Okay, kita membuat latihan ulang kaji di kertas 1, tapi secara tidak langsung ia memberi kita ulang kaji juga dalam kertas 2 bahagian struktur. Okay, mari kita lihat kepada soalan 27. Biasanya, soalan lazimnya akan bagi kita nombor proton. Tetapi soalan ini tidak menyatakan nombor proton. Tapi dia minta kita tuliskan elektron arrangement. Daripada elektron arrangement, barulah kita kenal pasti kumpulan apa elemen S tersebut. So, ini juga merupakan soalan yang hebat di mana pelajar harus pintar mencari penyelesaiannya. So, since question fokus kepada elemen S, kita akan lihat kepada susunan elektron untuk S sahaja. Menurut gambar raja yang kita ada, atom S ini, petala yang pertama mempunyai 2 elektron. Dan petala yang kedua mempunyai, lihat pada pangkal. Pangkal itu merupakan elektron kepunyaan S. Titik hitam pula merupakan elektron kepunyaan R. Jadi kalau kita lihat kiraan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makna kita boleh mendapat susunan elektron untuk atom S, iaitu 2, 6.
Dan 6 ini juga merujuk kepada valence elektron. Sesuatu atom yang mempunyai 6 valence elektron biasanya terletak di kumpulan 16. Okey? Baiklah, soalan yang seterusnya, cikgu suka menggunakan soalan YouTube. Kerana soalan YouTube ini selalu ditanya di bahagian kertas 2. Dan banyak extra information yang kita boleh mendapati daripada soalan yang YouTube tersebut. Memandangkan anda sedang duduk di hadapan YouTube, lihat webinar cikgu, jadi kita pun buat YouTube bersama-sama. Okey, daripada larutan yang diberikan, okey, cuba kita membentukkan persamaan separa. Okey, persamaan setengah, half equation. Daripada half equation, lihat kepada di mana terletaknya elektron. Apabila suatu bahan tindak balas menerima elektron, bahan ini iaitu klorin akan menjalankan penurunan. Apabila klorin menjalankan penurunan, klorin merupakan agen pengoksidaan. Satu ayat di sini boleh memberikan kita 3 informasi yang penting. Persamaan separa 1 markah, jenis tindak balas markah kedua, jenis agen yang terlibat markah ketiga. Bukan itu saja. Daripada half equation, kita boleh nampak juga perubahan warna. Klorin pale yellow, chloride colorless. Jadi, satu bahagian kecil sahaja sudah mendapat 4 markah. Begitu juga dengan larutan kalium iodida. Bukan itu saja, kita juga boleh label arah pergerakan elektron. Sebab biasanya 441 sejumlah 9 soalan ini biasanya lazimnya ditanya pada bahagian struktur untuk satu gambar raja YouTube. Kita hanya membuat soalan objektif sahaja, tetapi kita boleh meramal 9 jawapan yang biasa ditanya oleh soalan struktur di bahagian kertas 2. Bukankah seronok macam itu? Okey, lepas itu barulah kita merujuk kepada option. Jadi yang penting di sini bukanlah pilihan jawapan. Yang penting di sini, cikgu nak tunjukkan kepada kamu, biarpun soalan hebat yang menakutkan itu, sebenarnya kalau kita ceraikan mereka satu demi satu, bahagian demi bahagian, dengan meletakkan informasi ekstra, soalan kebat itu akan jadi kucing yang manja sama kamu saja. Dia akan jadi peanut, senang. Okay, dan bukan sahaja boleh menyelesaikan masalah di kertas 1, ia juga membantu kita dalam kertas 2. Okay, ini adalah satu gambar raja. Okay, soalan yang seterusnya, ini merupakan satu gambar raja yang biasa kita nampak di tingkatan 5. Bab 2 sepatian karbon di tingkatan 5. Okey, kita kena kenal pasti kata kekunci yang penting. Okey, nampak reflux. Okey, kalau ada reflux biasanya tidak mungkin menjadi dehydration atau halogenation. Optionnya adalah di antara oxidation dan esterification sahaja. Lepas itu kita lihat pula pada bahan kimia yang terlibat. Okey, lihat pada bahan kimia yang terlibat. Okey, bahan kimia kita ada alkohol tetapi tidak ada asid karboksilik. Manakala diberi larutan kalium dikromat 6 berasid. Dengan itu, kalau kita tidak nampak carboxylic acid, maknanya esterification tidak mungkin berlaku. Jadi jawapan kita pastilah oxidation. Selebih itu, okay, kita juga digalakkan, okay, anak-anak murid juga digalakkan untuk meletakkan bahan-bahan mungkin mankinga ataupun bahan-bahan yang penting untuk sesuatu tindak balas sepatian karbon. Baiklah, kita teruskan. Lihat kepada soalan 35. Ini merupakan soalan pengiraan. Okay.
Ini juga soalan yang biasanya pelajar mudah membuat kesilapan. Okey. Saranan cikgu, apabila kamu ada soalan objektif berbentuk penghitungan, calculation question, sila pastikan semua langkah kerja lengkap. Sebab kamu boleh cek jawapan kamu sama ada betul atau salah, dan pada masa yang sama membuat latihan praktis sebagai praktis untuk soalan struktur juga. Okey, mari kita lihat berapa markah yang akan kita dapat sekiranya soalan ini wujud dalam bahagian A. Okey, untuk 3 bahagian ini di mana kita akan mengira bilangan mol untuk karbon, hidrogen dan oksigen dikurniakan 1 markah. Okey, untuk bahagian yang kedua, kita cari nisbah terendah, 1 markah lagi. Apabila daripada nisbah terendah, murid dapat menghasilkan empirical formula dengan betul, 1 markah. Seterusnya, dengan menggunakan formula yang terlibat dan juga molecular mass RMM yang diberi, pelajar dapat mencari N sama dengan 6, 1 markah lagi. Dan setelah itu, kita kasih gantikan nilai 6 ke dalam empirical formula dan terhasillah molecular formula. Jadi, sini dapat lagi 1 markah. Sekiranya pelajar boleh menghasilkan semua langkah kerja ini di kertas 2 bahagian A, secara tidak langsung anda telah mendapat 5 markah. Okey, bagaimana pula dengan soalan karbon, sepatian karbon? Okey, biasanya cikgu akan buat begini. Okey, kita akan mula dengan mencari rantaian yang terpanjang. Kasih label dia 1 hingga 6. Maka ada 1 karbon, 2 karbon yang tidak termasuk dalam rantaian panjang tersebut. Maka mereka dipanggil sebagai side chain. Diberi nama methyl, metal, metal. Dan lepas itu, perhatikan kita nampak functional group ini. Ada OH. Jadi, lukisan dalam gambar raja 20, the structural formula ini merupakan homologous series alkohol. Kalau kita ada 6 karbon di rantaian yang panjang, kita punya prefix akan menjadi hex. Hexagon punya hex. Jadi, yang nampak pentagon, pentan macam itu semua salah. Okey, tinggal jawapan C dan D. Kemudian kita lihat kepada functional group. Functional group terletak di karbon kedua. Maka cross away option D. Belum lagi lengkap tapi saya sudah tahu jawapannya ialah C. Okey, mari kita cek. Adakah kamu nampak 2 side chain di karbon 2 dan karbon 4? Karbon 2 betul, karbon 4 betul. Kedua-dua side chain ini ialah metal. Jadi kita ada 2, maka akan menjadi 2,4-dimethyl hexan 2-ol. Bukannya susah juga kan? Okey. Ini juga satu soalan penghitungan yang cikgu galakkan pelajar untuk menjawab. Sekiranya soalan ini wujud di kertas 2. Sama ada bahagian struktur ataupun bahagian essay section B. Sebab kita boleh dapat sesenang-senangnya mendapat 5 markah. Bagaimana 5 markah tersebut? Okey, pertama sekali kita diminta untuk menghasilkan persamaan kimia. Okey, persamaan kimia markah pertama sekiranya semua formula, bahan dan hasil itu telah betul. Markah kedua, sekiranya kita boleh seimbangkan persamaan tersebut. Dengan merujuk kepada bilangan mol untuk bahan tindak balas, asid 1 mol, alkali 2 mol. Kenapa kita perlu cari? Sebab kita nak membuat pengiraan dengan menggunakan formula express. A rujuk kepada asid, B rujuk kepada base atau alkali. Marilah kita buat gantian. Semua bahan yang terdapat, semua data yang terdapat, kita akan gantikan ke dalam formula tersebut.
apabila kita buat penggantian yang betul, kita telah mendapat 1 markah. Apabila kita dapat mencari nisbah mol di antara asid dan alkali dengan betul, kita akan mendapat markah yang kedua. Jadi, dengan 2 langkah sahaja, jawapan akhir dapat dihitung. Jangan lupanya, untuk semua soalan penghitungan, jawapan akhir itu mesti diikuti dengan unit yang tepat. Unit yang tepat. Okey, lihat di sini. Sekiranya soalan yang sependek ini dijadikan dalam soalan bahagian esei, kita akan mendapat 5 markah dengan sekelip mata sahaja. Tidak sampai 2 minit pun sudah dapat 5 markah. Baiklah, ini adalah satu soalan objektif tetapi juga boleh dijadikan kepada soalan kertas 2. Okey, sebab satu soalan penghitungan macam ini boleh mempunyai sekurang-kurangnya 5 markah. Baiklah, kita lihat kepada persamaan kimia. Persamaan kimia yang betul dan seimbang akan diberi 2 markah. Oleh kerana kita diberi jisim, okay, kita kena cari bilangan mol. Maka, penting untuk kita cari molar mass. Jisim molar terlebih dahulu. Okay, lepas kita dapat jisim molar, barulah kita buat pembahagian untuk mendapatkan bilangan mol. Lepas itu, kita akan buat nisbah mol. Okay. Nisbah mol itu tidak perlulah ditulis dalam ayat yang panjang-panjang. Dengan kaedah begini, macam matematik, okey sudah itu. Okay. Yang penting kamu dapat tunjukkan bilangan mol untuk bahan yang ingin kamu selesaikan masalah. Dalam soalan ini, diminta untuk mencari volume oksigen. Jadi, kita mesti cari terlebih dahulu bilangan mol untuk oksigen. Okay, setelah kita mendapat bilangan mol, barulah kita buat penggantian untuk mendapatkan jawapan akhir. Okay, sini 1 markah lagi. Jadi, pelajar kamu boleh lihat di sini kita akan dapat sejumlah 6 markah untuk satu soalan yang begitu ringkas, begitu simple. Tapi, ia merupakan soalan kebat untuk pengiraan. Okay. Okay, untuk pilihan beraneka, okay, untuk option yang beraneka pilihan, kita ubah dari 3 option, 4 option kepada khasnya 2 option sahaja. Okay, pertama sekali, kita kena cari, kenal pasti kata kekunci. Okay, kata kekunci di sini ialah perbezaan. Siapa punya perbezaan? Kita kena rujuk kepada isotop punya perbezaan. Untuk kita takrifkan isotop, sebenarnya kita kena rujuk kepada proton dan juga neutron. Betul? Masih ingat yang ini? Okey. Jadi, apakah yang membezakan mereka ialah kalau mereka merupakan isotop, proton mesti sama banyak. And then, neutron mestilah tidak sama banyak. Katakanlah, cikgu bagi contoh. Okay. Sesuatu elemen unsur tersebut ada 11 proton. Okay. And then, yang si A itu 11 neutron. Si B, okay, si B pula ada 10 neutron. Jadi, kita akan jumlahkan proton dan neutron itu 11, 11, 22. Ini 21. Kedua-dua nilai ini sebenarnya merupakan jisim atom. Okay, jisim atom tersebut. Jadi, jisim merupakan physical property. Mass is actually our physical property. Dan, okay, dia minta perbezaan. Number of proton sama. Jadi, apa-apa pilihan yang ada 1, kita kasih buang. Lepas itu, pilihan ketiga mesti betul. Mesti betul.
Asalkan tiada pilihan ketiga, kita kasih buang. Jadi, biarpun mungkin pelajar tidak faham apa maksud sifat kimia, tapi kamu tetap boleh mendapat soalan dan jawapan yang betul. Kalau kamu tanya cikgu, bagaimana pula dengan sifat kimianya? Sifat kimia kita rujuk melalui proton. Sekiranya ada 11 proton, kita punya elektron. Sebenarnya juga 11. Jadi, kita akan pecahkannya kepada susunan elektron 281 dan rujuk kepada elektron valence. Please look at the valence electron. Sebenarnya untuk unsur-unsur ataupun atom-atom yang mempunyai bilangan valence elektron yang sama, mereka terletak di kumpulan yang sama. Kalau terletak di kumpulan yang sama, mereka punya sifat kimia akan jadi sama. Tetapi soalan minta perbezaan. Jadi, pilihan keempat tetap salah. Boleh ya? Okey, kita boleh teruskan ya. Okey, kalau kamu penat, pergilah ambil keropok sambil makan, sambil dengar. Alright, sambil buat catatan. Okey, baiklah. Okey, ini juga satu soalan kebat. Kenapa? Sebab kalau kita rujuk kepada pilihan jawapan, macam semua betul. Klorin gas dimasukkan dalam air, jadi larutan yang dalam air itu akan jadi berasid. Kenapa? Sebab klorin adalah dari kumpulan halogen, kumpulan 17. Okay? Kumpulan 17 kalau kita larut dalam air, memang dia akan bersifat asid. Memang betul itu. Lepas itu, kalau kita lihat kepada soalan instruction yang seterusnya, dia kata, tuala yang kotor direndam ke dalam air. Dan biasanya kalau kita nak mencuci, mencuci, membasuh, kita mesti ada agitation, ada pergerakan. Jadi, kalau di sini, lepas kita membaca itu instruction, nampaknya tidak ada pergerakan agitation tersebut. Jadi, klorin air ini tidak berbentuk ataupun bukanlah sesuatu cleansing agent. Dia bukanlah satu agen pembersihan. Jadi ini saya boleh kasih buangkan. Jadi kalau air klorin ini bukan merupakan agen pembersih, ia juga bukanlah satu deterjen sebenarnya. Biarpun dia boleh membantu kita untuk menghilangkan kotoran, tetapi oleh kerana kita tidak nampak struktur OSO3 dalam air klorin. Air klorin sebenarnya Cl2 sahaja. Mana ada struktur ini kan? Dia mesti ada struktur ini, barulah ia digelar sebagai deterjen. Maka, jawapan yang paling tepat ialah C. Sebab klorin ini merupakan asid yang kuat di mana kalau murid-murid masih ingat, kita celupkan kertas litmus berwarna biru ke dalam air klorin. Dan didapati biru bertukar merah, kemudian dari merah dia akan dijadikan warna putih. Jadi itu adalah kesan pelunturan. Hanya berlaku apabila klorin dilarutkan dalam air sahaja. Jadi kalau sepintas lalu kita lihat kepada pilihan option, ia nampak macam semua betul. Jadi soalan macam inilah yang selalu mengelirukan murid. So, kamu kena baca dan betul-betul faham dan bukan hafal jawapan. Kita mesti betul-betul faham apakah kehendak soalan tersebut. Barulah kita boleh menyelesaikan masalah. Okey, satu lagi soalan. Untuk objektif. Dalam soalan ini, nampak macam soalan kadar tindak balas. Tetapi kita tidak nampak perkataan kadar tindak balas. Malahan, kita boleh nampak dari sini. Ramal dari sini. Rumus dari sini. Because of the word red. Kadar. Mana sudah yang BM version itu? Kadar. So, dia minta kita untuk mengubah. Mengubah itu boleh mempercepatkan ataupun memperlahankan. Jadi kalau kita mau mengubah kadar tindak balas, sama ada kita meningkatkan kadar tindak balas ataupun menurunkan kadar tindak balas. Okey? Jadi di sini dia kata
perubahan yang manakah tidak boleh meningkatkan. Maknanya lepas kita buat keadaan ataupun lepas kita buat kelakuan tersebut, kadar penghasilan gas akan jadi semakin perlahan. Itu maksudnya. Okey? Jadi, kalau kita lihat kepada A, daripada tap tukar kepada powder, ketulan besar menjadi ketulan kecil. Okey, ini betul. Heat, higher temperature. Panaskan asid itu ke suhu yang lebih tinggi. Ini pun faktor untuk mempertingkatkan kadar tindak balas. Okay, C, copper 2 sulfate solution. Ini sebenarnya merupakan mankin. Okay, dengan adanya mankin, tenaga pengaktifan akan direndahkan dan satu laluan alternatif akan dibekalkan. Dengan itu, kadar tindak balas ataupun kadar penghasilan gas akan semakin laju. Semakin meningkat. Akan tetapi, kita bandingkan kedua-dua asid tersebut. Kita ada nitric acid dengan ethanoic acid. Diketahui bahawa ethanoic acid ini sebenarnya adalah asid karboksilik yang lebih lemah. Dari asid kuat, kita tukar kepada asid lemah. Impossible lah asid itu boleh meningkatkan kadar tindak balas kan. Jadi, jawapan ini adalah D. Boleh faham tu kan? Masih boleh ikut? Okey. Kalau ada apa-apa, nanti kamu tanya cikgu ya. Okey. Lepas kita lihat kepada teknik yang kita guna di kertas 1. Mungkin ada pelajar masih tertanya-tanya, cikgu, saya masih tidak faham macam mana kertas 1 ini boleh membantu kita untuk lebih cemerlang dalam kertas 1. Begini, bayangkan kita ada 4 rakan satu kumpulan. Okey, ini pelajar A, B, C dan D. Okey, kumpulan ini terdiri daripada 4 orang pelajar. Setiap satu pelajar akan menyiapkan sebuah buku modul. Okey, lepas itu katakan, okey, setiap pelajar modulnya ada 5 set contohnya. Jadi, setiap satu akan menghasilkan 200 Q&A. 200 soalan MCQ bersama dengan nota-nota terperinci. Jadi, apa yang berlaku di sini ialah pada minggu yang pertama, kamu akan baca. Okay, kamu akan merujuk kepada soalan objektif buku sendiri, masing-masing. Dan Q&A dalam kertas 1 itu akan dijadikan sebagai bahan nilam. Jadi, anda hanya perlu membaca Q&A kertas 1 maksimum 15 minit. Saya tidak mau paksa banyak sebab ada subjek lain. Okay, kalau boleh setiap hari, seminggu 7 hari, kamu bekalkan 15 minit sebelum tidur. Baring siap-siap di atas katil, lepas berus gigi everything, kamu bacalah objektif kamu itu. Soalan, jawapan, nota penting, apa kesilapan, begitu. So, dalam minggu pertama, kamu boleh baca seberapa banyak kali yang mungkin. Lepas itu, dalam minggu kedua, buku A diberikan kepada B. Buku B dikongsikan kepada murid C. Buku C dikongsikan pula kepada pelajar D. Dan buku D akan dikongsi kepada pelajar A. Okay, kita akan ulang proses pembacaan nilam sebelum tidur. Okay, maknanya di sini pelajar A ini sudah mendapat 400 soalan. Minggu ketiga, rotate lagi. Dia akan dapat soalan di buku C. Minggu keempat, rotate lagi. Jadi, pada akhirnya, setiap satu pelajar akan mendapat sekurang-kurangnya 800 objektif question yang lengkap dengan pilihan jawapan, lengkap dengan nota-nota, lengkap dengan kesilapan yang telah dibetulkan.
Jadi semua jawapan ini terutama sekali kepada nota-nota tersebut sebenarnya ia merupakan jawapan pendek untuk struktur. Mereka juga boleh dijadikan sebagai jawapan untuk esei di bahagian B dan juga di bahagian C. Kita hanya perlu invest sebuah buku dengan sekurang-kurangnya 160 soalan atau 200 soalan. Kongsikan, okay? Sacrifice some of your time. Korbankan sedikit masa untuk bulatkan jawapan dan cari kesilapan yang ada di dalam soalan tersebut. Tambahkan, okay, nota-nota ekstra dalam buku kamu. Dan lepas itu, jangan ketekut. Share. Okay, kita akan buat rotation. Jadi, usaha untuk 200 soalan akan dikembalikan dengan sebanyak 800 objective question. Murid cikgu menggunakan cara macam ini, syukurlah. Okay, kalau KBSM dalam 50 soalan, biasanya paling buruk pun boleh dapat dalam lingkungan 38, 40. Yang rajin, pelajar yang rajin, biasanya 48 ke 49 ke ataupun full score. Dan mereka memberitahu cikgu cara ini memang membantu dalam kertas 2. Saya pun berharap kaedah ini boleh membantu anda. Sebab kalau kita main buat saja soalan itu, sebab dalam kertas 1 banyak soalan kebat, jadi kamu akan lemah semangat. Dengan tak tahu jawapannya, alangkah bagus saya bulatkan jawapan dan saya cari mana cara penyelesaiannya. Sama juga, itu juga merupakan sejenis cara pembelajaran yang berkesan. Baiklah, marilah kita masuk ke kertas 2 sekarang, okay, bahagian A. Soalan yang cikgu pilih untuk murid-murid hari ini adalah berdasarkan kepada soalan topik garam. Biasanya soalan dalam topik garam itu akan memberikan kita banyak sekali maklumat-maklumat dalam berenggan yang panjang lebar. Okey? Jadi jangan risau. Apa yang kita buat di sini kita kasih convert. Pindahkan semua maklumat itu ke dalam kita punya flowchart. Okey. So, kita akan bermula dengan garam kuprum, copper salt. Okay, apabila kita merujuk kepada proses pertama, okay, proses pertama ini kamu nampak ada triangle yang kecil-kecil itu merupakan heat decomposition. Proses heat decomposition. Okay, terus tuliskan nama untuk proses 1 tersebut. Kemudian kita rujuk kepada jenis gas yang dihasilkan. Hanya nampak satu jenis gas yang dihasilkan. Biasanya, okay, garam ataupun sepatian yang terlibat itu adalah sepatian karbonat. Okay, karbonat biasanya menghasilkan satu gas setelah ia dipanaskan. Jadi, nama untuk compound P adalah copper 2 karbonat. Okey. Dan seterusnya, apabila copper 2 karbonat ini dipanaskan, ia akan menghasilkan oksida. Jadi, jawapan untuk Q ialah copper 2 oxide. Oksida ini merupakan base. Okay, oksida ini sebenarnya adalah base. Apabila base ditambahkan dengan asid melalui proses 2, proses 2 ini sebenarnya merupakan neutralization. Okay. Proses peneutralan. So, apakah hasilnya? Kalau saya tidak pasti apakah hasilnya, saya akan membentuk persamaan kimia. Kuprum 2, oksida, ditambah ke dalam asid. Dan akan menghasilkan copper 2 nitrat dan air. Soalan minta kita larutan S. Jadi larutan S itu merupakan kuprum 2 nitrat. Okey. Gas R ialah karbon dioksida. Wujud lagi sekali di sini. Jadi dia mestilah merupakan gas yang sama. Okey?
Well, kita punya compound P ialah karbonat. Apabila karbonat bertindak balas dengan asid, ia akan menghasilkan copper 2. Copper 2 apa? Okay, kita akan mendapat hasil copper 2 klorida. Pandai pun. Kamu boleh jawab cikgu, tulis jawapan dalam chat saja. Okay? So, ini adalah maklumat simple yang kita boleh ekstrak daripada soalan yang kita boleh berujuk berdasarkan kefahaman kita. Barulah kita masuk ke soalan yang tintanya. A1 dia minta kita namakan proses 1, namakan tindak balas pertama. Ada sudah jawapan dia pun? Heat decomposition, 1 markah. Kenal pasti P, Q dan R. Kalau keyword itu ialah kenal pasti, kita boleh menggunakan formula ataupun nama. Kenal pasti. P, kuprum 2 karbonat. Q, kuprum 2 oksida. R, karbon dioksida. 3 markah sudah. Kan? Namakan tindak balas kedua. Namakan tindak balas 2. Cari di mana tindak balas 2. Ini dia. Jawapannya ialah neutralization, penetralan. Senang kan? Semua jawapan memang ada sudah dalam flowchart kita pun. Dan kemudian persamaan kimia seimbang untuk tindak balas kedua. Ini dia. Okey, persamaan kimia seimbang. Semua sudah dalam jangkaan kita. Kemudian, belum habis lagi. Namakan garam yang terbentuk dalam tindak balas 3. Tindak balas 3, di sini. Garam itu kita boleh berolehi daripada larutan T. Jadi, nama larutan T itu ialah kuprum 2 klorida. Garam yang terbentuk pun kuprum 2 klorida. Okey. Last, dia minta kita buat pengiraan. Okey. So, inilah cara kita menjawab soalan untuk yang soalan struktur tapi fokuskan kepada garam. Okey, sekarang kita masuk satu lagi contoh soalan untuk bahagian A. Cikgu suka memilih topik ini disebabkan mudah kita menjawab tetapi mudah juga kita mendapat kesilapan di sini. Alright? So, lihat kepada soalan ini, kita kena kenal pasti terlebih dahulu. Berdasarkan kepada bateri yang kita ada, ini merupakan easy job. Senang. Okay? Kalau kita nampak V victory. Jadi, itu bermakna VC. Okay. So, namakan sel yang diberikan. Untuk sel B, EC, kita kasih namakan penuhnya electrolytic cell. Okay. Penukaran tenaga dalam sel B dari bateri iaitu tenaga elektrik akan bertukar kepada bahan kimia, tenaga kimia. Akan terbentuk bahan di dalam elektrod tersebut. Okay. Soalan B yang kita kenal pasti. Selalunya kesilapan akan berlaku apabila murid mencatatkan pemerhatian. Okey, soalan minta kita buat perbandingan dari segi pemerhatian. Jadi, untuk memberikan jawapan yang mudah, kita buat dalam 2 ayat sahaja. 1 ayat untuk A, 1 ayat untuk B. Okey? Dan soalan minta terhadap pemerhatian. Pemerhatian biasanya akan merujuk kepada kita punya sensory organ. Apa yang kita nampak, kita dengar, hidur, rasa dan touch. So di sini, kita lihat kepada larutan. Larutan yang diberi copper 2, sulfate solution. Dalam sel A kita ada ion kuprum 2. Dalam sel B kita pun ada ion kuprum 2. Oleh kerana kita ada ion kuprum 2 menyebabkan larutan berwarna biru. Jadi kita mestilah bermula dengan warna biru. Apa yang berlaku kehadap sel A? Sel A
zinc adalah lebih elektropositif, maka ia menghasilkan elektron. Elektron akan diterima oleh ion kuprum 2 di dalam larutan, membentuk kuprum. Oleh kerana kepekatan ion kuprum 2 itu berkurang, menyebabkan larutan berwarna biru menjadi biru muda. Kalau cikgu tidak tulis kuprum 2 sulfate solution, tiada masalah. Cikgu punya jawapan A, blue turn lighter blue. Boleh sudah? Okey. Untuk yang B, oleh kerana kamu lihat di sini, kita mempunyai 2 elektrod kuprum. 2 elektrod kuprum. Satu elektrod kuprum menerima elektron untuk membentuk kuprum, satu lagi akan menyacas. Jadi, lama-kelamaan, setelah setengah jam pun, kepekatan kuprum di dalam sel B tidak berubah. Jadi, kita mula dengan warna biru dan akan berakhir dengan warna biru sebab kepekatannya tidak berubah. Tapi, student suka tulis jawapan tiada perubahan. Tiada perubahan bukannya satu pemerhatian. Dia lebih kepada inference. Apa yang kamu nampak? Bolehkah kamu nampak yang tiada perubahan? Tak boleh kan? Apa yang cikgu nampak di sini? Apa yang murid nampak di sini? Blue remain blue. Okay, kita boleh buang. Okay, perkataan kuprum 2 sulfat itu kita kekalkan kepada blue remain blue. Biru tetap biru. 3 patah perkataan sahaja. Kita akan dapat 1 markah lagi untuk membuat perbandingan pemerhatian. Okay, soalan yang seterusnya, dia minta kita cadangkan. Soalan kebat untuk meminta kita memberi cadangan yang bersesuaian. Kalau soalan bercadangan, biasanya soalan cadangan itu bolehlah kita menerima jawapan lebih daripada satu. So lain murid, lain jawapannya. Yang penting kamu faham kehendak soalan. Kehendak soalan minta kita cadangkan cara untuk meningkatkan potential difference. Meningkatkan kita punya voltage. Jadi, kita akan keluarkan zinc. Kita buang zinc dan kita ganti dengan magnesium. Ataupun ada yang suka guna aluminium. Itu ialah cadangan kita. Cuba kamu buang zinc itu, kamu ganti dengan magnesium. Jadi orang yang menerima cadangan kamu, dia akan tanya, kenapa mau ganti dengan zinc? Tidak bagus. Kenapa mau buang zinc itu? Kenapa mau ganti dengan magnesium? Ada masalahkah kalau guna zinc? Jadi kamu kena bagi penerangan. Oleh kerana magnesium lebih elektropositif. Kalau magnesium itu lebih elektropositif, bermakna keupayaan untuk membebaskan elektron adalah lebih tinggi. Jadi, senang untuk elektron dihasilkan, senang untuk menghasilkan arus. Itulah penerangan yang kita patut ada. Alright, sekarang kita masuk pula kepada bahagian esei. Selalunya student tidak suka buat esei sebab takut kan? Jangan risau, esei dalam kimia bukanlah esei macam bahasa. Tiada yang panjang lebar macam itu. Kita punya esei berpandukan kepada markah. 1 markah, 1 poin. So, marilah kita lihat soalan yang mudah ini. Dia minta kita menghasilkan persamaan ion. 2 markah. 2 markah bermakna kita punya persamaan ion mesti diseimbangkan juga. So kalau untuk pelajar yang sudah faham cara membentuk persamaan ion, kamu boleh terus tulis. Kalau yang belum faham lagi, kamu kena buat. Kamu akan buat baby steps. Mari cikgu tunjukkan di sini. So kita akan mempunyai nitric acid dan bertindak balas dengan ferrum. Lepas bertindak balas, kita akan menghasil ferrum nitrat dan hidrogen gas.
Siapakah yang boleh membentuk ion yang bergerak bebas? Satunya daripada asid. Okey. Kemudian kita juga boleh mendapati dua jenis ion bergerak bebas dari larutan ferrum 2 nitrat. Okey, lepas itu kita buat perbandingan sebelum dan selepas. Ion manakah yang tidak mengalami perubahan? Nitrat sama sejak sebelum dan selepas. Jadi kita boleh buang nitrat tersebut. Lepas kita buang, yang sisa bakinya 2 hidrogen dengan 1 ferrum menghasilkan menghasilkan 1 mol ion ferrum 2 dan juga hidrogen gas. Jadi ini merupakan kita punya persamaan ion. Okey, ini merupakan kita punya bersamaan ion. Mudah sekali. Okey, kita masuk kepada soalan yang lebih mencabar. Dia minta kita untuk kenal pasti faktor. Okey, kenal pasti dulu faktor. Kemudian berikan penerangan. Okey, kalau kita lihat kepada eksperimen 1, rasa-rasanya apakah yang menjadikan faktor untuk meningkatkan kadar tindak balas? What do you think? Mana satu merupakan faktornya? Asid kah? Ataupun besi? Besi kan? Sebab ini adalah besi dalam bentuk serbuk. Jadi faktor yang terlibat di sini ialah faktor size. Okey, ia merupakan faktor size. Jadi apabila kita buat penerangan untuk faktor size, kita mesti merujuk kepada TSA. Okay, kita rujuk kepada TSA, Total Surface Area. BM version JLP. JLP ya, bukan JNT ya, bukan Shopee ya. JLP, jumlah luas permukaan. Penting, kata kekunci itu amat penting. Okey? Faktor yang kedua, eksperimen kedua, kalau kita buat perbandingan dengan eksperimen 1, kita nampak ada perubahan suhu. Okey, suhu itu yang menjadi faktor untuk eksperimen kedua. Jadi apabila kita sebut tentang suhu, kita mesti kaitkan dengan kinetic energy. Suhu selalu berkait dengan kinetic energy. Manakala untuk eksperimen yang ketiga, berbezaannya ialah larutan kuprum 2 sulfat. Apa bani larutan kuprum 2 sulfat ini? Apakah fungsinya? Boleh jawab dalam chat. Apakah fungsinya? Okay, larutan kuprum 2 sulfat ini sebenarnya bertindak sebagai mankin. Okay, catalyst. Copper 2 sulfate solution is actually a catalyst. Apakah fungsi catalyst tersebut? Dia akan membekalkan alternative pathway dengan activation energy yang lebih rendah. Asalkan kita cerita tentang catalyst, untuk penerangannya kita kena sebut tentang alternative pathway with lower activation energy. Bukan susah juga 3 markah ini. Okay? Hanya kita perlu memahami keadaan dalam soalan itu, barulah kita boleh mencari faktor yang berkaitan. Asalkan kamu dapat kenal pasti faktor yang berkaitan, dengan itu kamu boleh memberikan penerangan yang tepat. Alright. Okay, sekarang kita masuk pula kepada soalan collision theory. Teori pelanggaran. Untuk teori pelanggaran, kita mesti kena pastikan bahawa ada FOC tapi bukan free of charge dan juga FOEC. FOC dan FOEC. Kedua-dua FOC dan FOEC ini penting dalam penerangan berdasarkan collision theory, teori pelanggaran.
Okey, marilah kita lihat bersama perbandingan di antara eksperimen 1 dan 2. Okey, merujuk kepada eksperimen 1 dan 2, kita dapat kenal pasti bahawa eksperimen 2 itu lebih power, lebih hebat sebab ada suhu yang lebih tinggi. Jadi, penerangan dan juga perbandingan akan saya buat berdasarkan eksperimen yang kedua. Jadi, macam mana pengagihan markah? 5 markah ini, 1 markah untuk perbandingan. Siapa mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi? 4 markah lagi kita akan sebut tentang faktor, penerangan faktor, FOC dan FOEC. Okey, marilah kita lihat kepada markah yang pertama. Dalam eksperimen 2, kadar tindak balas lebih tinggi. Cukup. Cukup sudah. Okey. Lepas itu 4 markah ini. First, cuba bagi tahu cikgu apakah faktor yang terlibat? Faktor yang terlibat ini ialah suhu kan? Suhu siapa? Kamu kasih panaskan serbuk ke ataupun kamu kasih panaskan asid? Pastilah kita panaskan larutan kan? Jadi, markah yang kedua, suhu asid lebih tinggi. 1 markah sudah. Lepas itu, apakah penerangan yang digunakan untuk suhu? Kalau suhu, kita kasih kaitkan tenaga kinetik. Jadi, jawapan akan menjadi tenaga kinetik ion hidrogen lebih tinggi. Okey? Itu penerangan kita. Markah seterusnya, FOC. Okay, frequency of collision between hydrogen ion and iron. Di mana kita dapat hydrogen ion dan ion ini? Kita dapat daripada persamaan ion kita. Itulah cikgu kata penting sekali kita punya persamaan ion. Okey, dapatkan persamaan ion dan kemudian balik kepada collision theory, kita sebut tentang frequency of collision. Okay, frequency of collision between hydrogen ion and iron is higher. Last point, kita akan sebut tentang FOEC, frequency of effective collision between hydrogen ion and iron is higher. Boleh? Okay, mari kita lihat pula kepada perbandingan 2 dan 3. Ada 6 markah di sini, 1 markah untuk perbandingan, 5 markah untuk penerangan. Macam mana 5 markah tersebut? Pertama sekali, cari faktor. Kedua, siapa yang bertindak sebagai faktor tersebut? Nombor 3, okay, apakah penerangan untuk faktor yang kamu sebut tadi? Keempat, okay, kamu punya FOC. Kelima, kamu punya FOEC. Okay, so kita lihat di soalan ini, eksperimen yang ketiga, berlebihan dari segi copper to sulfate solution. Jadi, asalkan dia ada mankin, kadar tindak balas akan menjadi lebih tinggi. Okay, so kamu kena bagi tahu kepada pemeriksa apakah fungsi kuprum 2 sulfat. Larutan kuprum 2 sulfat berfungsi sebagai mankin. Fungsinya ialah sebagai mankin. Jadi, apalah penerangan untuk mankin? Mankin membekalkan laluan alternatif, provide alternative pathway with lower activation energy. Itulah fungsi untuk mankin tersebut. Kalau mankin ini boleh membekalkan satu laluan alternatif di mana tenaga peaktifan yang lebih rendah. Apakah benefitnya? Apakah kelebihannya? More hydrogen ion and iron achieve activation energy. Mula-mula dia punya tenaga peaktifan begitu tinggi, mau naik sampai di situ pun susah. Selagi ion itu, ferrum itu tidak sampai di tahap ini, tidak ada tindak balas berlaku. Oleh kerana kita ada mankin kasih turunkan tenaga peaktifan, jadi lebih banyak ion dan juga ferrum boleh sampai di tahap tenaga peaktifan. Apabila mereka sampai di tahap peaktifan, barulah mereka boleh menjalankan tindak balas. Itu maksudnya. Okay, lepas itu, barulah kita kasih masukkan FOC dan juga FOEC. Okay.
sama tu dia punya FOC dan FOEC untuk dua ayat yang terakhir. Okey, satu lagi subtopik, subbahagian untuk lukisan. Lukisan lakaran graf. Jadi macam mana menghasilkan graf tersebut? Kita akan sediakan paksi, di mana paksi Y adalah volume gas. Jangan lupa unitnya. Paksi X itu merujuk kepada masa. Untuk menentukan masa itu pendek ataupun panjang, kita kena lihat faktor yang terlibat. Untuk menentukan volume gas, kita menggunakan formula MV per 1000. Daripada soalan, saya dapat kenal pasti kepekatan asid 0.1, isi padu asid 100 dan saya akan dapat 0.01 mol. Kalau saya nak kira volume gas, saya hanya perlu ambil bilangan mol ini untuk darab dengan isi padu molar. Jadi, saya akan hasilkan begitu banyak gas di paksi Y. Sekarang kita lihat kepada eksperimen 1 dan 2. Eksperimen 2 oleh kerana ada suhu yang lebih tinggi, maka tindak balas akan lengkap dengan lebih pantas. Jadi saya akan labelkan 2 terlebih dahulu sebelum saya labelkan 1. Ini bermakna masa yang diambil oleh eksperimen 2 itu lebih singkat berbanding dengan eksperimen 1. Jadi, saya akan cari titik pusingannya. Dan saya lakarkan graf and then jadi lurus. So, ini merupakan graf eksperimen kedua. Untuk eksperimen yang pertama, dia akan berhenti lebih kurang di sini. Jadi, kita akan lakarkan graf untuk eksperimen. Mesti kasih lurus. Eksperimen pertama. Di sini tu kena lurus lah. So, kita akan label 1 untuk eksperimen pertama tersebut. Jadi, dengan itulah melahirlah kita punya lakaran di soalan D. Soalan D yang part pertama kita bandingkan eksperimen 1 dan eksperimen 2. Untuk yang part kedua, C2, kita akan bandingkan eksperimen 2 dan 3. Kelebihan eksperimen 3 sebab kita ada mangkin. Jadi, masa yang diperuntukkan untuk eksperimen 3 adalah lebih singkat berbanding dengan eksperimen 2. Oleh kerana isi padu dan kepekatan asid yang digunakan adalah sama, maka kedua-dua eksperimen turut menghasilkan isi padu gas yang sama. Maka dengan adanya isi padu gas dan juga masa, kita boleh mencari 2 titik pusingan. Titik pusingan yang pertama itu kepunyaan eksperimen 3. Titik pusingan yang kedua itu merupakan kepunyaan eksperimen kedua. Dengan itulah kita dapat menghasilkan lakaran untuk eksperimen 3 dan juga eksperimen 2. Masih bertahannya anda semua. Syabas saya ucapkan kepada adik-adik semua dan juga guru-guru yang masih setia bersama saya di webinar ini. Kita akan masuk ke bahagian yang terakhir sekarang, iaitu soalan esei wajib bahagian C. Biasanya soalan esei wajib bahagian C ini lebih kepada soalan hebat yang bertaraf tinggi. Dan pelbagai jenis pencetus minda akan kamu nampak dalam bahagian esei wajib ini. Dan untuk guru-guru yang di luar sana, soalan esei section C ini boleh digunakan untuk membezakan tahap penguasaan pelajar kita. So, apakah contoh-contoh pencetus minda yang biasa kita akan nampak dalam soalan section C tersebut? Contoh yang pertama seperti apa yang kamu nampak di sini, ia merupakan conversation, satu dialog. Dialog itu boleh berbentuk kartun yang comel ataupun dalam bentuk
berbualan yang biasa, tidak ada gambar raja pun boleh juga. Ataupun kamu akan nampak alat perkakas, mungkin pressure cooker. Okay, seorang ibu masak dengan kuali yang biasa, seorang lagi ibu masak dengan menggunakan pressure cooker. Jadi dia hanya kasih tayangkan, tunjukkan gambar raja dan dia minta untuk kita kaitkan. Okay, minta untuk kita bagi cadangan, minta kita untuk memberikan justifikasi. So kalau kita nampak contohnya pressure cooker muncul dalam soalan tersebut, kita akan terfikir tentang kadar tindak balas. Jadi, gambar raja yang diberi itu kadangkala mengandungi sebahagian maklumat. Tetapi maklumat yang diberi dalam gambar raja itu tidak semestinya lengkap. Gambar raja yang diberi adalah sebagai pencetus minda sahaja. Dia digunakan sebagai satu alat untuk membantu kita untuk berfikir, untuk membuat penyiasatan, untuk kita fikir dengan lebih mendalam apakah yang akan terlibat dalam proses tersebut. Okey, marilah kita lihat kepada contoh ini. Dua orang pelajar yang bernama Alan dan Janelle diberi tugasan oleh cikgu mereka iaitu Puan Chin. Sayalah tu. Okey, mereka diminta untuk membezakan karbonat dengan sulfat. Sebab potasium memang tidak akan membentuk apa-apa mendakan, kan? Jadi cara untuk membezakan sulfat dengan klorida, sulfat dan karbonat. Sulfat dan karbonat. Satu cara yang paling senang adalah melihat kepada pembentukan mendakan. Larutan yang diberi ialah barium klorida. Janelle sudah try. Dia kasih masukkan larutan barium klorida ini ke dalam 2 tabung uji. Satu tabung uji dengan karbonat, satu tabung uji dengan sulfat. Tapi malangnya, dia kata tidak dapat membezakan. Tidak tahu di mana berlakunya kesilapan. Jadi, pada masa ini, andal amat diperlukan. Mereka telah menggunakan larutan yang betul, yang dibekalkan oleh cikgu. Tetapi kenapa masih ada masalah di situ? Kamu kena kenal pasti terlebih dahulu apakah masalah yang berlaku dalam uji kaji Janelle. Jadi, terangkan masalah mereka. Dalam penerangan, kamu kena bagi satu persamaan ion untuk membuktikan pembentukan kamu tersebut. Okey, menurut pakar iaitu kamu, pakar murid kimia iaitu kamu dapat kenal pasti bahawa apabila barium bertindak balas dengan karbonat membentuk mendakan putih. Barium bertindak balas dengan sulfat juga menghasilkan mendakan putih. Patutlah tidak boleh membezakan sebab pada pemerhatian akhir dalam kedua-dua tabung uji itu masing-masing membentuk mendakan putih. Lainlah kalau satu mendakan putih itu terlarut, satu lagi tidak terlarut. Jadi cuba kamu cadangkan satu modifikasi. Apa yang seharusnya ditambah, seharusnya digunakan supaya masalah mendakan putih ini boleh diselesaikan. Jadi cadangan yang digunakan, ataupun cadangan yang diberikan ialah penambahan asid nitrit. Asid nitrit ini akan bertindak balas dengan karbonat. Maka barium karbonat yang terhasil, biarpun dia mendakan putih, tetapi lihat di sini. Apabila kita membentuk mendakan putih iaitu barium karbonat, barium karbonat itu akan larut dalam asid. Kenapa? Sebab karbonat boleh bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam, gas karbon dioksida dan juga air. Malahan untuk barium sulfat,
Okay, untuk barium sulfat, mentakan putih yang terbentuk akan kekal sebagai mentakan putih sebab barium sulfat tidak bertindak balas dengan asid. Okay, kamu kena nyatakan sedikit modifikasi yang bersesuaian supaya masalah Janel, masalah Allen boleh diselesaikan dengan serta-merta. Okay, mari kita tengok satu lagi contoh. Sekarang kita ada 2 orang lagi pelajar kita, Suzana dengan Danish. Mereka diminta untuk membezakan 2 larutan juga. Jadi, 2 larutan yang disebut tersebut adalah berbeza dari segi ion, NN ion, dari segi N ion. Okay, didapati bahawa satu larutan mempunyai klorida, satu lagi larutan mempunyai iodida. Jadi, cuba kamu fikirkan, sekiranya kita nak membezakan kedua-dua ion ini, cara yang paling bagus kita menghasilkan mentakan. Dan mentakan yang dihasilkan itu mesti menunjukkan perbezaan warna. Boleh kamu cuba cadangkan kepada cikgu apakah larutan yang boleh kita gunakan supaya dia akan menghasilkan 2 mentakan yang berlain warna. Okay, sebelum kamu cadangkan larutan kepada cikgu sediakan dululah 2 tabung uji. Setiap satu tabung uji, cikgu ukur dan tuangkan 1 cm3. Kalau 1 cm3 sikit, kita guna 2 cm3. Jangan pula sampai 10. Sebab dalam tabung uji itu, maksimum kita hanya boleh letak 10 cm3. Jadi kalau kamu letak larutan yang mau diuji sudahlah 10 cm3, macam mana saya mau tambah lagi larutan lain kan? Okey. Lepas itu saya kasih masukkan nitric acid. Okey, kamu cadangkan nitric acid dimasukkan ke dalam tabung uji, barulah diikuti dengan larutan silver nitrat, larutan argentum nitrat. Apakah ion yang digunakan di sini? Okay, sebenarnya kita menggunakan ion silver. Ion argentum yang kita mau. So, ion argentum ini akan bertindak balas dengan klorida dan juga iodida. Apabila ion argentum bertindak balas dengan klorida, satu mentakan putih akan terbentuk. Asalkan ada klorida, okay, bahan ataupun mentakan yang terbentuk itu ialah argentum klorida. Argentum klorida berwarna putih. Satu lagi tabung uji sebab kita jangka ada iodida. Tabung uji yang kedua itu kita mempunyai ion iodida. Jadi, apabila ion argentum itu dimasukkan, ion argentum akan bertindak balas dengan ion iodida untuk membentuk mentakan kuning. Mentakan kuning ini sebenarnya adalah argentum iodida. Okay, when silver react with chloride, they will form a white precipitate silver chloride. When silver ion react with iodide ions, therefore they will form a yellow precipitate. So the name for this yellow precipitate is silver iodide. Boleh kan? Okay, satu lagi contoh yang kita lihat di sini. Okey, sekarang kita nak membezakan pula. Okey, kita nak membezakan di antara amonium dan juga natrium. Kita seterusnya akan membezakan amonium dan natrium. Setahu kita, amonium dan natrium ini kedua-dua merupakan ion yang tidak berwarna. Dan kedua-duanya apabila kita titiskan larutan natrium hidroksida, when we add in sodium hydroxide solution, both of them still remain colorless. Tidak ada mentakan yang terbentuk. Jadi tolong cikgu fikirkan apa lagi yang saya boleh buat. Jadi sementara menunggu kamu, cikgu sediakan 2 tabung uji. Dengan setiap satu tabung uji cikgu masukkan 1 ml amonium sulfat. Tabung uji kedua, cikgu kasih masukkan 1 ml larutan natrium sulfat.
Kemudian, cikgu kasih tipiskan sodium hidroksida ke dalam kedua-dua tabung uji dan cikgu tunggu arahan yang seterusnya. Saya tengok dalam kedua-dua tabung uji itu tidak nampak perubahan. Jadi apa sepatutnya saya buat? Apa sepatutnya saya buat? Cuba kita kasih panaskan. Cuba kita kasih panaskan larutan campuran tersebut. Setelah kita panaskan, ada bau kentut ni, kita akan tercium bau kentut. Macam bau kentut. Bau kentut itu sebenarnya adalah bau sengit. Bau sengit yang dihasilkan apabila larutan natrium hidroksida bertindak balas dengan amonium sulfat dan dipanaskan. Oleh kerana ada proses pemanasan, maka amonia gas terhasil. Apabila amonia gas itu terhasil, dia akan menghasilkan bau sengit macam bau kentut lah tu. Jadi untuk memastikan gas yang terhasil itu adalah amonia gas, kita akan menggunakan kertas likmus merah yang lembab. Kenapa? Kenapa harus kita menggunakan kertas likmus merah yang lembab? Ada siapa-siapa boleh kasih tahu cikgu kah? Cuba jawab dalam chat. Adakah? Kenapa? Oleh kerana amonia merupakan alkali, kan? Amonia merupakan alkali, biarpun dia merupakan alkali yang lemah, tetapi masih boleh bertindak balas dengan air, larut dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Jadi, kalau adanya ion hidroksida ini akan menukarkan kertas likmus merah menjadi biru. Jadi, kalaulah tabung uji di mana kamu nampak kertas likmus merah lembab menjadi biru, maknanya tabung uji itu akan ada gas amonia terbebas. Dan gas amonia itu sebenarnya berasal daripada amonia ion yang bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida dan dipanaskan. Macam mana pula dengan tabung uji yang satu lagi yang kita kasih masukkan larutan natrium sulfat tadi? Lepas kita panaskan, adakah mereka hasilkan gas? Ada bau? Tidak kan? Jadi tak tercium bau pun, tapi tidak apa. Kita tetap kasih masukkan kertas likmus merah yang lembab. Apakah perubahan yang kamu rasa akan didapati? What do you think? Kertas likmus merah lembab itu kekal merah. Kenapa pula? Ialah sebab tidak ada gas yang alkali. Jadi, kalau tiada gas alkali, macam mana dia boleh menghasilkan ion hidroksida? Gas alkali itu mestilah larut dalam air, barulah terhasilnya ion hidroksida. Oleh kerana sekarang tidak ada gas yang amonia ataupun gas yang beralkali, jadi tidak ada pembentukan ion hidroksida. That's why kertas likmus itu akan tetap dalam keadaan warna merah. Okey kan? Okey, sampai penghujung sudah kita. Menurut Albert Einstein, tiada siapa-siapa yang dilahirkan memang genius berhabislah, tiada. Kalau ada pun 1% daripada talent dia sahaja. Selebihnya, genius di sekitar kita, orang yang bijaksana, yang pandai-pandai, semua itu adalah hasil daripada kerja yang keras. Work hard. 1 kali tak cukup. 10 kali pun tak cukup. 100 kali pun tak cukup. Kita akan cuba selagi kita boleh. Mudah-mudahan A+ itu akan muncul dengan mudahnya. Dengan hard work yang kita laporkan itu, mudah-mudahan kamu akan terima slip peperiksaan di mana kimia A+. Syukur. Itu akan berlaku. Ingat, mimpi kita adalah mencapai A+ di kimia. Untuk mendapat mimpi kita, kita kena melakukannya.
we need to do something so that we can get our dream achieved. Dengan itu, cikgu mengucapkan terima kasih. Tapi, belum habis lagi. Okay? Kita main game dulu sebab cikgu telah sediakan sedikit hadiah untuk kamu. Marilah kita main game. Okay, kamu boleh sediakan dengan kuizi. Tunggu cikgu. Cikgu kena sediakan kod pula. Wait for me. Stay tuned.